Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Di sebalik cadangan banyak pihak, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sesi persekolahan bermula jam 8 pagi bukan keutamaan Kementerian Pendidikan ketika ini. Terdapat banyak lagi isu lain yang perlu didahulukan, tetapi beliau memberi jaminan pandangan itu tetap diberi perhatian. Kita mendengar, tapi pasti juga kita yang penting juga adalah pandangan daripada ibu bapa dan semua pemegang taruh isu pendidikan. Pandangan itu kita ambil, tapi kita juga harus melihat kepada keseluruhan pandangan. NUTP pun pastinya ada pandangan berkaitan dengan itu dan sudah pun mengeluarkan pandangan. Yang saya pasti pandangan-pandangan itu kita ambil kira, cuma untuk hari ini tidak ada ketetapan yang kita buat berkaitan dengan isu itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar Perdana Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP di Ibu Negara pada Jumaat. Dalam pada itu, ketika ditanya berkenaan cadangan NUTP supaya kementerian menawarkan semula jawatan guru sandaran, Fadlina memberi jaminan kementerian sedang meneliti isu berkenaan. Saya fikir itu isu yang sebenarnya ditarik rapat dengan satu isu yang lebih besar, iaitu isu kekurangan guru yang selama ini sentiasa menjadi isu-isu yang melibatkan juga kepentingan anak murid di sekolah. Kalau kita tahu, kalau kekurangan guru ini akan memberikan kesan yang cukup besar. Dalam komitmen KPM, saya sudah maklumkan semasa di Sarawak bahawa 50% penempatan guru kita akan pastikan disiapkan sebelum Mac pembukaan sekolah, manakala yang lain-lain di negeri-negeri lain juga kita akan uruskan dengan segera. Terdapat beberapa status berkaitan guru sandaran dan kementerian akan meneliti semuanya dalam usaha menyelesaikan isu kekurangan guru. Terdahulu, pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad menyuarakan pandangannya bahawa tempoh pembelajaran di sekolah perlu dikekalkan walaupun sesi persekolahan bermula jam 8 pagi. Beliau pada masa yang sama menjelaskan semakan dan audit perlu dilakukan ke atas silibus pendidikan yang memperlihatkan berlaku pertindihan dalam beberapa mata pelajaran. Dan dengan semuakan ini, kita dapat melihat semula memberikan keutamaan dan yang paling penting adalah mengurangkan kepadatan silibus dan juga mungkin mata pelajaran. Kalau kita lihat di negara-negara maju, Lokman, banyak negara maju yang misalnya pendidikan sains itu tidak diajar di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Mereka memulakan pendidikan sains pada tahun 4 ataupun anak-anak yang berumur 10 tahun. Kerana mereka merasakan pada tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu fokus mereka adalah 3M, membaca, menulis dan mengira. Yang keduanya adalah keseronokan bermain. Keseronokan datang ke sekolah, anak-anak bersosial dengan kawan-kawan dan mereka merasakan sekolah itu tempat yang menyeronokkan. Cadangan agar sesi persekolahan dianjakkan kepada jam 8 pagi iaitu lewat 30 minit berbanding jadual sedia ada ketika ini mengundang perdebatan dengan pelbagai pandangan daripada ahli akademik dan juga aktivis perguruan. Ada yang melihat lebih wajar waktu persekolahan dikekalkan mengikut jadual sedia ada dengan mengambil kira faktor pembelajaran 2 sesi di sekolah yang sama. Tapi ada juga yang mengesyorkan sesi persekolahan wajar dimulakan pada jam 8 pagi. Ini bagi memudahkan ibu bapa untuk mengatur jadual harian masing-masing.
masing-masing. Jadi bagaimana untuk kita menilai pros and cons, kebaikan dan juga keburukan bagi kedua-dua sudut pandangan ini? Atau adakah sebenarnya tumpuan sepatutnya terarah kepada isu-isu lain? Untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai dengan cadangan ini, sudah bersedia bersama saya ketika ini Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia. Pertama sekali, pandangan Zamir secara umum, secara general melihat kepada isu waktu sesi persekolahan 7.30 ataupun 8 pagi. Bagi Zamir sendiri, wajar atau tak untuk sesi persekolahan bermula jam 8 pagi atau dikekalkan? Okey, baik. Yang pertama kita kena ucapkan, orang kata, terima kasih kepada Dr. Anwar kerana membawakan kepada kita sebuah wacana baru dalam pendidikan ini, tetapi saya fikir ianya adalah sebuah cadangan yang baik kerana ia datang daripada pakar pendidikan. Ia mesti hadir. Cadangan itu tidak datang tiba-tiba. Kita kena faham bahawa ada kajian yang dilaksanakan dan juga ada, orang kata, temu bual, sama ada pemerhatian oleh Dr. Anwar melihat kepada sekolah-sekolah antarabangsa misalnya dan juga sekolah swasta. Jadi keprihatinan Dr. Anwar ketika mengutarakan cadangan ini pada pandangan saya adalah kerana beliau melihat ada keperluan daripada sudut pandang murid untuk mengambil sarapan dengan lebih tenang di rumah misalnya, mempunyai masa yang lebih berkualiti misalnya dengan ibu bapa. Tetapi dalam masa yang sama kita juga harus ambil kira sudut pandang yang lain. Misalnya, adakah sekolah bersedia dan juga, orang kata, cemas yang berlaku di kalangan para guru hari inilah. Misalnya ada ramai daripada kawan-kawan cikgu kita yang cemas bukan kerana, walaupun katanya hanya melibatkan 30 minit sahaja, tetapi banyak persoalan-persoalan lain yang timbul dan persoalan kecil ini harus diselesaikan dahulu. Misalnya, kalau betul ketika pelaksanaan pukul 8 pagi tersebut akan dilaksanakan, kemudian adakah anak-anak ini boleh dihantar awal sama seperti sebelum ini. Jadi saya fikir untuk memastikan cadangan tersebut berjaya dilaksanakan secara praktikal, ada beberapa faktor lain yang harus diambil kira. Yang pertama, kesediaan para ibu bapa dan juga kesediaan para majikan lah. Jadi untuk semua stakeholder ini, orang kata, bersama-sama menyelesaikan semua isu-isu yang berkaitan ini, barulah cadangan tersebut boleh dilaksanakan. Jadi orang kata yang berkorban itu tidaklah semata-mata oleh para guru. Sebab itu saya sebut tadi para guru yang berasa sedikit cemas pada hari ini sebab dia rasa bahawa kelas bermula lambat tetapi guru masih lagi kena datang 6.30, masih lagi perlu datang pada pukul 7 kan. Jadi pengorbanan itu harus datang dalam bentuk sistem. Misalnya para ibu bapa juga harus boleh berkorban untuk hantar anak lebih lambat dan juga para majikan juga saya fikir harus sama-sama berkorban dalam konteks ini untuk membenarkan ibu bapa masuk bekerja juga lebih lambat. Menarik kita lihat kepada perbincangan perdebatan ini yang saya kira kalau tak salah saya tercetus sebenarnya apabila ada ibu bapa yang menceritakan tentang pengalaman mereka sendiri dan guru-guru juga mereka perlu bangun seawal 4 pagi dan juga bertolak dari rumah seawal 5 pagi hanya untuk menyediakan ataupun untuk bersiap sedia hantar anak mereka ke sekolah untuk sampai tepat pada jam 7.30 pagi itu. Dan saya kira di sini ini bukan saja melibatkan satu stakeholder iaitu murid sekolah dan juga guru sekolah, tetapi kita perlu melihat secara lebih menyeluruh mengenai dengan sistem ataupun cara kita menyediakan jadual harian kita sendiri, mengambil kira isu infrastruktur, isu trafik, isu pekerjaan. Bagaimana untuk kita memahami isu ini secara lebih holistik, bukan saja melihat kepada waktu dan jadual sekolah itu sendiri tetapi melihat kepada susunan jadual harian ibu bapa juga dengan jadual pekerjaan mereka dengan mengambil kira trafik dan sebagainya. Sebab itu adalah apabila sesuatu polisi itu diutarakan, ia tidak boleh bergerak silo hanya satu kementerian sahaja. Jadi
menariknya ketika Dr. Anwar mengutarakan isu ini, walaupun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahawa lebih baik fokus kepada isu dasar, lebih baik fokus kepada isu silibus misalnya, tetapi saya membayangkan ini adalah masa yang interesting times untuk sama-sama kita bergerak sebagai orang kata sebuah masyarakat yang majulah. Kenapa saya sebut begitu? Kerana seperti mana sistem yang kita sebut tadi bahawa ibu bapa juga harus berkorban, para majikan juga harus berkorban. Ini bermakna sekiranya dasar ini mahu diperbincangkan dengan lebih mendalam oleh pihak kementerian, ia tidak hanya boleh dibincangkan oleh Menteri Pendidikan. Ia harus juga menjemput misalnya menteri daripada sumber manusia untuk sama-sama memikirkan apakah suasana yang terbaik untuk melaksanakan dasar ini, sebab kita juga harus ambil kira bahawa dalam situasi ini stakeholder kita yang paling besar, kita punya pemegang taruh yang paling yang sangat kita harus fikirkan sebenarnya adalah kanak-kanak ataupun murid-murid yang berada di sekolah. Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak majikan? Apakah langkah yang perlu diubah suai oleh pihak ibu bapa, dan bagaimana pihak KPM dan juga pihak para guru di sekolah misalnya untuk facilitate, untuk sama-sama membantu, mempermudahkan orang kata perubahan yang kebergerak inilah. Seperti mana yang kita tahu Nailah, kalau misalnya cuti sekolah ini akan menyebabkan traffic jam di Kuala Lumpur misalnya hilang. Pada waktu cuti sekolah aja jalan raya akan lengang. Jadi ini sebenarnya bukan masalah sekolah, bukan masalah anak-anak semata-mata. Ia juga sebenarnya melibatkan mungkin Menteri Pengangkutan misalnya. Jadi kalau semua kementerian dilibatkan untuk orang kata mengambil apakah yang paling baik secara praktikalnya untuk anak-anak kita. Kalau kita berfikir daripada sudut bagaimana anak-anak boleh mempunyai masa berkualiti, mengambil sarapan di rumah dengan lebih baik dengan ibu bapa, jadi mengapa tidak Jabatan Buruh misalnya dan juga Menteri Pengangkutan duduk bersama-sama dengan Menteri Pendidikan untuk membincangkan apakah the best practice yang boleh kita laksanakan untuk kita ubah suai pada masa depan. Ya, tapi Zami, pada masa yang sama kita bercakap tentang waktu persekolahan ini, kalau kita berbalik kepada apa yang dikatakan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sendiri, katanya waktu persekolahan sama ada bermula jam 8 pagi atau tak, itu bukanlah perkara utama yang menjadi tumpuan KPM. Apa sebenarnya yang sepatutnya menjadi tumpuan KPM sekarang ini? Saya boleh juga untuk bersetuju dengan Menteri Pendidikan, tetapi saya juga memandang bahawa dalam konteks kita bicara berkenaan dengan isu pendidikan dan juga yang kedua krisis yang sedang kita alami, misalnya krisis keciciran pada hari ini, kita harus ambil kira semuanya dalam bentuk orang kata keterangkuman. Jadi kadang-kala cadangan Dr. Anwar untuk mahu melewatkan sedikit masa persekolahan itu mungkin dipanggil orang kata dianggap enteng oleh sebilangan orang, tetapi dalam konteks yang lebih marginal misalnya ada golongan yang tertentu yang tidak dapat menyediakan anak-anak mereka untuk bersarapan akan mengambil manfaat daripada cadangan ini. Jadi oleh sebab itu perbincangan polisi yang sedang kita bincangkan ini sebenarnya haruslah bergerak dalam orang kata keterangkuman dalam satu bentuk yang sepakat. Dia tidak boleh diperbincangkan. Kita bincang silibus satu bahagian, kita bincang waktu persekolahan satu bahagian, kemudian kita bincang tentang beg sekolah dan juga beban guru satu bahagian. Saya tidak fikir kita boleh bicara ataupun laksanakan perbincangan itu dalam konteks yang itu. Kalau kita mahu bicara mengenai reformasi pendidikan ataupun dunia pendidikan yang lebih anjal pada masa hadapan, kita harus ambil perkara-perkara yang kecil ini, sebab sebelum ini tidak pernah ada siapa yang mahu ambil kira semua pandangan-pandangan itu. Sebab itu pada saya ketika Malaysia melaung-laungkan slogan Madani itu, inilah dia yang Madani itu maksudnya perbincangan mengenai bagaimana kita membawa tamadun kita bergerak dengan lebih jauh itu melalui daripada perbincangan-perbincangan kecil yang diterangkumkan dalam konteks yang lebih besar, Nailah. Okey, tentunya banyak lagi yang kita nak bincangkan kerana Zamir juga ada menyebut tentang reformasi pendidikan. Kita tak boleh melihat kepada isu waktu persekolahan ini secara silo tetapi menyentuh pelbagai lagi aspek lain, pelbagai lagi isu lain yang ada dalam sistem pendidikan. Itu kita akan bincangkan selepas ini, tapi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu dan untuk jam ini saya masih lagi bersama dengan Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia, dan kami masih lagi membincangkan mengenai dengan soal cadangan untuk menganjakkan waktu persekolahan kepada 8 pagi daripada 7.30 pagi. Dan banyak yang kita dah sentuh sebentar tadi, tetapi kita nak rujuk semula kepada cadangan Dr. Anwar Ahmad yang mana beliau berkata selain daripada waktu persekolahan, beliau juga kata perlu ada audit dan semakan ke atas silibus pendidikan. Antaranya seperti 3 tahun pertama sekolah rendah yang tidak memerlukan subjek yang terlalu banyak. Tadi Zamir kata selain daripada waktu persekolahan ini sebenarnya banyak lagi ruang untuk penambahbaikan, untuk perubahan dalam sistem pendidikan yang perlu bergerak secara selari bersama-sama, bukan saja kita menyentuh kepada satu isu secara silo saja. Melihat kepada idea yang bermula daripada waktu persekolahan ini, sebenarnya mungkin ini waktu yang baik untuk kita melihat kepada perubahan dan reformasi kepada banyak lagi perkara seperti yang Dr. Anwar cadangkan. Selain itu, melihat kepada silibus. Bagi Zamir, mungkin ini satu masa yang baik untuk kita melihat kepada perubahan yang lebih besar bagi sistem pendidikan? Baik, saya juga bersetuju sekali lagi dengan Dr. Noor berkenaan dengan silibus. Tetapi walau bagaimanapun kita juga harus ingat orang kata rungutan ataupun suara-suara berkenaan berkenaan dengan silibus ini memang telah ada daripada kalangan guru sejak saya fikir 5 tahun yang lepas ketika KSSR 2017 bermula, dan juga cycle itu kalau tidak silap akan habis pada tahun 2024. Jadi kita sebenarnya sedang melihat adakah cycle KSSR dan juga KSSM yang dilaksanakan itu betul-betul berjaya orang kata membawa perubahan daripada segi semangat seperti mana KBSR yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 misalnya. Tetapi untuk melihat berkenaan dengan isu silibus ini, kita juga harus melihat, saya fikir, kepada satu aspek penting yang lain, iaitu aspek jurang. Kenapa saya sebut aspek jurang? Sebab pada hari ini kita lihat keciciran berlaku dengan sangat banyak dan juga jumlahnya tidak munasabah untuk sebuah negara yang akan bergerak menjadi negara maju seperti mana Malaysia pada tahun 2000 dan juga masuk pada tahun 2020 ini. Kita ambil satu contoh saja jurang yang sangat besar pada hari ini, misalnya iaitu prasekolah. Misalnya kita ada lebih kurang 264,000 anak-anak yang tidak hadir ke prasekolah dan terus masuk ke tahun 1. Jadi persentage ataupun jumlah anak-anak yang tidak hadir masuk ke prasekolah ini sangat besar. Jadi, dan ini juga diketahui oleh pihak KPM kerana yang pertama, tidak kelas tadika yang berada di sekolah itu tidak cukup, dan juga pihak kerajaan terlalu mengharapkan kepada tadika swasta untuk sama-sama membangunkan kelas-kelas tersebut, sedangkan golongan yang terpinggir, golongan miskin, golongan B40, misalnya mereka tidak mampu untuk keluar RM300-400 sebulan untuk hantar anak-anak mereka masuk ke dalam sekolah. Jadi sebelum daripada kita melihat isu silibus itu, kita juga harus melihat isu jurang. Jadi jurang ini juga kalau prasekolah itu hanya satu keciciran lagi. Ada banyak lagi keciciran yang lain. Misalnya kita juga ada 200,000 lebih anak-anak OKU yang juga tidak masuk ke kelas. Kenapa mereka tak masuk ke kelas? Isu yang sama, sekolah tak cukup, kelas tak cukup, kerajaan tidak mempunyai dana misalnya, dan juga kerajaan juga tidak merekrut lebih ramai cikgu-cikgu untuk mengajar di kelas-kelas OKU ini. Jadi kita juga ada isu dengan keciciran daripada orang asli. Misalnya daripada 5 orang asli yang masuk darjah 1, ada 2 orang yang memang confirm tidak akan tamat tingkatan 5. Jadi saya fikir memperlihat ataupun memperhalusi isu silibus ini juga harus bersama-sama dengan melihat apakah jurang yang wujud pada hari ini selain daripada jurang gender, berapa ramai anak-anak perempuan yang tidak masuk sama orang kata peluangnya dengan anak-anak lelaki, dan juga termasuk isu TVET, isu lepasan SPM, dan seperti mana yang kita tahu 72% anak-anak SPM kita tidak melanjutkan pelajaran mereka lebih daripada SPM. Jadi ini akan menimbulkan isu gaji
sepanjang hidup mereka lah. Jadi saya fikir itu pendapat saya berkenaan dengan isu silibus. Hmm. Tentunya isu jurang ataupun keciciran dalam pendidikan ini satu isu yang besar dan sebenarnya menjadi satu petanda kepada banyak lagi isu dalam sistem pendidikan. Tetapi secara realistiknya kalau kita nak bayangkan time frame, berapa lama sebenarnya untuk kita bayangkan isu ini dapat diatasi? Misalnya kita melihat kepada jumlah murid yang tercicir daripada sistem pendidikan terutamanya ketika pandemik COVID-19. Berapa banyak masa sebenarnya diperlukan untuk mereka catch up semula dengan apa yang mereka terlepas daripada sesi persekolahan yang terlepas ketika pandemik COVID-19? Kalau menurut World Bank dan juga UNICEF misalnya, untuk setiap negara menyelesaikan isu lost generation ini, mereka memerlukan sehingga 8 tahun. Nailah, jadi kalau sekarang 2023, kita mungkin memerlukan sehingga 2030-2031 untuk benar-benar menyelesaikan masalah inilah. Tetapi itu orang kata sebuah pandangan ataupun sebuah calculation daripada World Bank dan juga UNICEF lah. Saya menjangkakan bahawa kita memerlukan situasi yang lebih besar daripada itulah. Kita mungkin perlukan sama ada 10 tahun untuk menyelesaikan isu ini, sebab kita juga harus ingat ketika sekolah ditutup selama 42 minggu sebelum ini, ramai anak-anak kita yang tidak hadir itu bukan kerana mereka tidak mahu join kelas dalam talian, kerana mereka tidak ada laptop dan juga kerana mereka tidak mempunyai talian internet di rumah. Jadi ini sekali lagi akan membawa kita kepada jurang. Kenapa sekolah membenarkan jurang ini? Kenapa sekolah atau KPM membenarkan anak-anak yang mempunyai internet dan juga laptop mengambil kelas dan juga membenarkan anak-anak yang tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai internet di rumah terbiar? Dan apakah yang berlaku pada hari ini, Nailah? Hari ini kita difahamkan jangkaan peratusan kehadiran ke sekolah itu menurun sehingga 75%, yang mana sebelum pandemik kehadiran ke sekolah sepanjang tahun oleh KPM dan juga di semua 10,000 sekolah kita adalah 95% ataupun 98%. Ini bermakna kita mempunyai lebih daripada 25% anak-anak kita yang tidak hadir ke sekolah terus. Ke mana mereka pergi? Sama ada mereka pergi bekerja di kilang, ataupun sama ada mereka hilang minat, ataupun kerana mereka tidak mampu catch up. Ada anak-anak yang sepatutnya masuk tahun 2 ketika mereka tahun 2020 tutup sekolah, tahun 2020 tutup sekolah tahun 2021, dan kemudian pada tahun 2022 mereka masuk darjah 4, mereka masih lagi tidak boleh membaca. Jadi inilah sebabnya bahawa kenapa anak-anak yang marginal, anak-anak orang miskin, anak-anak yang tidak berkemampuan sangat-sangat berbeza daripada anak-anak yang mempunyai pelbagai keperluan kewangan daripada keluarga mereka. Dan kita tidak mahu keciciran ini akhirnya menimbulkan isu buruh ataupun isu produktiviti kepada kita sehingga dalam masa 10 tahun yang ke depan. Kita risau anak-anak yang keciciran, terutamanya kita ada 200,000 anak-anak yang cicir SPM, tidak menerima SPM sama ada tidak hadir ataupun mereka hadir ke peperiksaan SPM tetapi mereka tidak lulus BM dan juga sejarah, dan kita tidak tahu mereka ke mana sekarang. Mereka tidak masuk ke dalam sistem latihan yang lain, mereka juga kemungkinan besar tidak masuk ke dalam sistem TVET, dan kita tidak mahu mereka hilang punca pendapatan seumur hidup yang lebih baik lah. Okey Zamir, akhir sekali kita nak lihat kepada the bigger picture. Kita lihat fasa awal dan hari-hari pertama kerajaan baru terbentuk ini, kebiasaannya banyak tumpuan terarah kepada portfolio pendidikan kerana KPM ini dilihat sebagai salah satu kementerian yang sering menerima kritikan, sering dipersoal dan juga berada bawah banyak tekanan kerana ini melibatkan ramai stakeholder, terutamanya stakeholder yang penting seperti Zamir katakan, murid sekolah dan juga ibu bapa, guru-guru. Bagaimana bagi Zamir untuk menilai prestasi kepimpinan baru setakat ini dan juga mengambil kira menjelang 100 hari pertama kerajaan baru tidak lama lagi? Walaupun kita lihat YB Menteri pada kerajaan baru Malaysia Madani pada hari ini kelihatan agak lebih terbuka, seperti mana yang kita tahu beberapa hari yang lepas beliau turut bersama dengan NUTP. Ini sesuatu yang tidak pernah dipertontonkan kepada awam, bahawa keterbukaan menerima pandangan ramai orang dan juga orang kata meraihkan pandangan tersebut. Tetapi saya fikir mereka juga rakyat
misalnya ibu bapa misalnya mempunyai tahap kesabaran yang agak rendah lah. Yang pertama mungkin kerana faktor PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, beliau dikenali sebagai orang yang terkehadapan dan juga orang kata dikenali sebagai orang yang membawa perubahan, tetapi ibu bapa dan khususnya para guru menunggu apakah perubahan yang sedang dibawa. Adakah sekolah bergerak seperti biasa? Adakah murid-murid masih belajar dengan silibus dan juga dengan cara pengajaran yang seperti biasa, ataupun apakah perubahan yang sedang dibawa. Jadi ini adalah dilema yang saya fikir sedang dialami oleh para ibu bapa. Ada sebahagian daripada mereka yang berasa kita berikan lebih masa kepada YB Menteri, tetapi dalam masa yang sama ramai daripada ibu bapa dan juga para guru yang sedang menghadapi isu dan juga masalah yang sama. Ada anak mereka yang masih mempunyai masalah di sekolah, ada anak mereka yang masih tidak dapat catch up dengan pelajaran, ada anak mereka yang mempunyai dan para guru misalnya, beban guru masih lagi tidak selesai, tidak ada penekanan terhadap orang kata cara-cara untuk menyelesaikan beban guru, dan juga kita juga perlu berhati-hati dengan KPM misalnya. Ada sebahagian yang orang panggil daulah terpendam ataupun deep state yang sedang mengemudi para YB Menteri pada ketika ini, sehingga menghilangkan fungsi dan juga menghilangkan wawasan perubahan yang sedang dihadapi dan juga membawa KPM sama seperti mana macam orang kata macam apa perubahan yang sedang dihadapi, apakah perubahan yang apa yang perlu dirahsiai. Saya tidak fikir rakyat boleh bertahan dengan lebih lama lagi dalam situasi ini. Ya, tentunya tidak boleh dilupakan apa-apa sahaja dasar atau perubahan yang dibuat dalam portfolio pendidikan khususnya kesannya tidak boleh dilihat dan tidak boleh kita nilai semalaman ataupun overnight, tetapi mengambil masa yang agak lama untuk kita lihat kesannya, mungkin bertahun-tahun selepas dasar itu dilaksanakan. Dan tentunya kita perlu juga beri ruang dan masa kepada kepimpinan baharu dalam Kementerian Pendidikan untuk membawa perubahan. Tentunya banyak idea-idea baharu yang kita dengarkan daripada Zamir juga antaranya, dan kita mungkin dapat dilihat perubahan itu dalam tahun-tahun akan datang bawah kepimpinan baharu ini. Itu saja masa kita ada untuk jam ini. Terima kasih kepada Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia, sudi bersama saya kongsikan pandangan mengenai pelbagai isu dalam sektor pendidikan, antaranya mengenai dengan cadangan untuk menganjakkan waktu persekolahan kepada jam 8 pagi. Dan banyak lagi akan kami kongsikan dan bincangkan dari semasa ke semasa, tapi itu saja untuk jam ini. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.